Salam sejahtera kepada puan dan kawan-kawan sekalian. Nama saya ialah Vimalan anak lelaki Morgan. Nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F 1005. Nama saya ialah Royson Francis Patrick, 10 DPM 21F 1077. Selamat sejahtera, nama saya Rina N. Nombor matrik saya 10 DPM 21071. Nama saya Yogi Saran anak lelaki Muniandi dan nombor matrik saya ialah 10 DUT 21F 100. Mari kita akan memulakan perbincangan ini dengan menerangkan maksud agama Hindu. Apakah maksud agama Hindu? Agama Hindu merupakan gabungan banyak tradisi dan falsafah yang dianggap oleh banyak sarjana sebagai agama tertua dunia sejak dari 4,000 tahun. Agama Hindu juga merupakan agama ketiga besar di negara kita. Vimalan, bolehkah anda menerangkan tentang asal-usul kemunculan agama Hindu? Boleh Rina, sekarang saya akan menerangkan perkara tersebut. Yang pertama sekali ialah sebilangan besar sarjana percaya bahawa agama Hindu bermula pada suatu tahun antara tahun 2300 SM dan 1500 SM di lembah Sungai Indus berhampiran Pakistan moden. Tetapi ramai penganut agama Hindu berpendapat bahawa kepercayaan mereka tidak berkesudahan dan selalu wujud. Selain itu, sekitar tahun 1500 SM, orang Indo-Arya berhijrah ke lembah Sungai Indus dan bahasa dan budaya mereka bercampur dengan bahasa orang asli yang tinggal di wilayah ini. Terdapat beberapa perdebatan mengenai siapa yang mempengaruhi dan siapa yang lebih banyak selama ini. Seterusnya, kepercayaan yang ketidakberkesudahan. Terdapat dua simbol utama yang berkaitan dengan kepercayaan ini, iaitu Om dan swastika. Perkataan swastika bermaksud nasib baik atau gembira dalam bahasa Sanskrit, manakala simbol Om melambangkan alam semesta dan kekekalan disokong oleh agama Hindu. Selain itu, badar utama kemunculan agama Hindu ialah Mohenjo-daro dan Harappa. Mohenjo-daro adalah sebuah binaan purbakala yang luar biasa kerana mempunyai susun atur terancang yang berasaskan grid jalanan yang tersusun mengikut corak yang kemas sekali. Pada kemunculannya, kota ini barangkali diduduki kira-kira 35,000 orang penduduk. Manakala Harappa merupakan sebuah tapak arkeologi di Punjab, Pakistan di barat kota Shahiwal. Perkampungan Harappa ketiga ini berjarak kurang dari 1 kilometer daripada tapak kuno telah dipenuhi oleh penduduk. Pertempatan kini bertindak adalah bandar persimpangan kecil yang berjumlah 15,000 orang penduduk hari ini. Perkara ini juga menyebabkan kemunculan agama Hindu. Tambahan pula, meskipun agama Hindu tidak ada pengasas, terdapat beberapa orang tokoh utama yang memainkan peranan dalam evolusi dan perkembangan agama Hindu. Ramai dalam kalangan mereka memainkan beberapa peranan berlainan pada masa yang sama, iaitu sebagai ahli mistik, ahli falsafah dan pelapor pembaharuan agama. 6 sistem falsafah Hindu telah diperkembangkan oleh 6 orang wali Hindu pada zaman-zaman berlainan. Masa ketiga Veda disusun dikenali sebagai zaman Veda dan berlangsung dari sekitar 1500 SM hingga 500 SM ritual seperti pengorbanan dan nyanyian adalah hal yang biasa pada zaman Veda. Manakala zaman epik, Puranik dan klasik berlangsung antara tahun 500 SM dan 500 AD. Agama Hindu mula menekankan pemujaan dewa-dewa, terutamanya Dewa Vishnu, Dewa Siva dan Dewa Brahma. Konsep drama juga diperkenalkan dalam teks baru. Perkataan drama dalam konteks ini bermaksud agama atau tugas-tugas agama. Orang Aryan juga memanggil agama mereka sebagai Manawa Drama, yang bermaksud agama untuk manusia, iaitu agama ini bukan saja untuk orang Aryan tetapi untuk seluruh umat manusia. Satu lagi nama untuk agama ini ialah Sanatana Dharma yang dikenali sebagai kebenaran abadi. Secara tidak langsung, agama Arya atau agama Hindu membawa maksud yang sama. Terdapat juga kepercayaan agama Hindu yang lain,
Minta maaf Vimalan, tetapi bolehkah saya tanya, apakah contoh kepercayaan agama Hindu lain? Boleh Royset, kepercayaan agama Hindu yang lain ialah Bodhihisma dan Lainisma. Sekarang, saya akan menerangkan perkara tersebut. Hindu dan Buddha mempunyai banyak persamaan. Bodhihisma sebenarnya muncul dari agama Hindu dan kedua-duanya percaya pada reinkarnasi, karma dan bahawa kehidupan pengabdian dan kehormatan adalah jalan menuju keselamatan dan pencerahan. Akhirnya, tetapi ada beberapa perbezaan utama antara kedua-dua agama. Buddhisme menolak sistem kasta Hindu dan menghilangkan ritual, keimanan dan dewa-dewa yang tidak terpisahkan dengan kepercayaan Hindu. Itu saja daripada saya. Terima kasih Vimalan. Saya juga telah membuat pengajian tentang konsep kepercayaan agama Hindu. Agama Hindu mempercayai bahawa Tuhan hanya satu. Agama Hindu merangkumi banyak idea agama. Atas sebab ini kadang-kadang disebut sebagai cara hidup atau keluarga agama dan bukannya agama tunggal yang teratur. Sebilangan besar bentuk agama Hindu bersifat inoteistik yang bermaksud mereka menyembah satu dewa yang dikenal sebagai Brahman, tetapi masih mengenali dewa dan dewi lain. Pengikut percaya terdapat banyak lain untuk mencapai Tuhan mereka. Agama Hindu dinyatakan bahawa asas iaitu nyawa yang ada dalam semua kehidupan termasuk binatang adalah sama. Agama Hindu juga mempercayai bahawa Tuhan yang menentukan semua yang berlaku di sekitar kita. Tuhan memerintah dan mengoperasi alam ini melalui dewa-dewi yang ditugaskan. 3 dewa diberi keutamaan dalam agama Hindu. Minta maaf Yogeshwaran. Apakah 3 dewa yang diberi keutamaan itu? Yaitu Brahma dikenal sebagai pencipta, Vishnu dikenal sebagai penjaga, Shiva dikenal sebagai penghapus. Kemudian dalam konsep kepercayaan agama Hindu dinyatakan bahawa manusia yang buat kebaikan akan masuk syurga, manusia yang buat kejahatan akan masuk neraka. Manusia akan hidup berulang kali sehingga semua karmanya selesai. Kehidupan yang hidup di dunia ini bermula dari 1 akal hingga 6 nakal. Juga dalam agama dapat 4 kitab suci digelar Veda iaitu Rig, Atharva, Sama dan Yajur. Orang yang hidup mengikut Veda digelar Vedanti. Orang-orang Hindu mempercayai doktrin samsara yang bermaksud kitaran hidup, kematian dan reinkarnasi yang berterusan, dan karma yang bermaksud hukum sebab dan akibat yang universal. Bagi setiap penganut Hindu, mereka perlu melakukan karma atau perbuatan yang baik agar terlepas daripada kelahiran semula ke dunia dalam bentuk binatang. Jika dilakukan perbuatan yang baik, maka mereka akan kembali bersama Tuhan. Salah satu pemikiran utama agama Hindu adalah Atman. Minta maaf Yogeshwaran, tetapi bolehkah saya tanya, apakah maksud Atman? Atman bermaksud kepercayaan pada jiwa. Terima kasih Yogeshwaran. Sama-sama. Falsafah ini menyatakan bahawa makhluk hidup mempunyai jiwa dan semuanya adalah bahagian dari jiwa tertinggi. Tujuannya adalah untuk mencapai moksha atau yang mengagari kitaran kelahiran semula untuk menjadi sebahagian dari jiwa mutlak. Selain daripada ini, salah satu prinsip asas agama adalah idea bahawa tindakan dan pemikiran orang-orang secara langsung menentukan kehidupan semasa dan masa depan mereka. Orang-orang Hindu berusaha untuk mencapai dharma yang merupakan tata cara hidup yang menekankan tingkah laku dan moral yang baik. Konsep dharma merujuk pada himpunan ajaran, peraturan, moral, nilai murni, etika, norma, tanggungjawab, hak dan sebagainya membimbing seseorang individu menjadi insan yang berhikmah dalam keluarga dan masyarakat. Adakah anda tahu orang Hindu mempunyai 3 kepercayaan utama? Tidak Yogeshwaran. Yaitu Shaivism, Vaishnavism dan Shaktism. Saya ingin menerangkan bahawa Shaivism dahulu. Shaivism merupakan pemujaan Shiva atau dewa paling hebat, iaitu pemusnahan dan pencipta semula. Shiva juga dikenal sebagai Mahadev atau Mahadewa. Dirayakan dengan penjambahan lingga, satu objek pujaan berbentuk huruf R yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Kepercayaan utama yang kedua ialah Vaishnavism. Vaishnavism merupakan pemujaan Dewa Vishnu, merupakan amalan paling popular di kalangan orang India sebab dewa ini sering mengambil bantu manusia dari masa ke semasa untuk membantu manusia. Dewa ini telah melalui 9 kehidupan semula dan ia diramalkan akan dikembali sebagai semula dalam bentuk lain. Daripada 9 kelahiran ini, 2 kelahiran yang paling utama adalah ketika dewa ini mengambil
bentuk manusia sebagai Raman dan Krishna. Kepercayaan utama yang terakhir ialah Shaktism. Shaktism merupakan pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah, Kali dan yang lebih lembut iaitu Deva dan Uma. Itu saja daripada saya. Terima kasih, Yogeswaran. Kawan-kawan, saya ingin tanya, adakah anda tahu tentang kitab suci agama Hindu? Tidak sangat, Roizen. Boleh tak anda menerangkan tentang kitab suci agama Hindu? Boleh, Yogeswaran. Semua kitab suci Hindu kecuali Darsana dan Tantra boleh dikelaskan kepada dua kategori, Veda atau Shruti dan Smriti. Royson, apakah maksud Veda? Perkataan Veda berasal daripada perkataan Sanskrit Ved yang juga bermaksud untuk mengetahui dan juga ilmu. Dan ia merujuk kepada seluruh himpunan ilmu esoterik dan rohani mengenai nilai-nilai kerohanian, alim dan mistik. Adakah itu menjawab persoalan anda, Rina? Ya, Okey. Mari saya meneruskan. Ayat-ayat suci Veda adalah otoriti yang mutlak. Smriti pula ialah otoriti sekunder. Saya ingin menerangkan tentang kitab suci Veda dahulu. Kitab suci Veda telah ditemui oleh golongan rishi, orang-orang alim mistik. Semasa meditasi, Veda ialah ayat-ayat suci yang didedahkan kepada golongan rishi. Ayat-ayat suci ini dipercayai telah sedia wujud dan didengar oleh golongan rishi. Oleh itu, Veda juga dikenali sebagai Shruti yang juga bermaksud sesuatu yang didengar. Golongan rishi enggan untuk menulis ayat-ayat suci ini kerana kesalehannya. Mereka menghafal ayat-ayat ini dan mengajarnya secara lisan kepada pengikut-pengikut mereka. Demikian daripada generasi ke generasi, Veda telah diturunkan secara lisan. Orang pertama yang mula-mula mengumpul dan menyusun ayat-ayat suci Veda ialah Krishna Dwaipayana yang juga dikenali sebagai Veda biasa. Baginda menyusun ayat-ayat suci ini kepada 4 Veda yang telah diterangkan oleh Yogeswaran tadi, iaitu Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda dan Atharva Veda. Semua sastra agama seperti Dhamma Sutta, Purana dan Itihasa Epik jatuh di bawah kategori Smriti. Semua kitab-kitab sekunder ini mendapat otoritinya daripada Veda. Oleh itu, selagi sumber sekunder ini tidak bercanggah dengan Veda, ia diterima sebagai otoriti yang sah. Smriti berarti yang diingat. Kitab Smriti berasal dari Veda dan dianggap berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Smriti juga ditulis dan menjelaskan Veda, membuat Veda dapat dimengerti dan lebih berarti bagi manusia pada umumnya. Smriti juga mempunyai maksud teknikal. Ia bermaksud buku undang-undang atau manual rukun kehidupan untuk orang Hindu. Di bahagian kiri sini ialah buku Veda dan bahagian kanan ialah buku Smriti. Sekarang saya ingin menerangkan tentang kitab suci lain. Yang pertama ialah Purana. Maksud-maksud mendalam kitab-kitab suci adalah agak sukar difahami. Oleh itu, golongan rishi telah menghasilkan sejenis sastra khas yang juga dikenali sebagai Purana. Matlamat utama Purana ialah untuk memberikan ajaran Veda dalam gaya yang popular, menarik dan mudah difahami oleh manusia biasa. Purana wujud dalam bentuk cerita dan perumpamaan. Royson, boleh ke menyatakan contoh-contoh Purana? Boleh. Terdapat 18 Purana dan antara yang popular ialah Vishnu Purana, Bhagavata Purana, Skanda Purana dan Vayu Purana. Baik. Okey, mari saya meneruskan. Perkataan Purana ini diperoleh dengan dua cara. Purana Bhavam yang bermaksud naratif zaman silam dan Pura Abhinavam yang bermaksud sesuatu yang masih baru dalam zaman silam. Maka, Purana boleh bermaksud sesuatu kisah zaman silam tetapi masih relevan pada semua zaman. Sekarang saya akan menerangkan tentang Ramayana dan Mahabharata. Ramayana telah dikarang oleh Valmiki dan Mahabharata pula ialah karya biasa. Kedua-dua epik ini juga dikenali sebagai Itihasa dan ia mengandungi falsafah dan ajaran agama di samping cerita-cerita purba. Ramayana, bahasa Sanskrit Ramayana, yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama, adalah salah sebuah mahakarya
atau epik dari India di samping epik Mahabharata. Mahabharata pula meriwayatkan peperangan Kurukshetra yang berlaku di antara putera-putera Pandawa dan Kaurava. Mahakarya ini juga mengandungi bahan-bahan falsafah, agama dan kerohanian. Secara amnya, topik-topik ini dibincangkan melalui cerita-cerita yang berlaku pada zaman silam. Itu saja daripada saya. Sekarang Rina, saya ingin tanya, apakah yang anda telah memperoleh daripada mengkaji tentang agama Hindu? Saya akan menerangkan 4 pantang larang dalam agama Hindu. Yang pertama ialah pantang larang semasa Deepawali. Hari Deepawali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut Hindu di seluruh dunia. Perkataan Deepawali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Bali yang bererti berbarisan. Perayaan ini disambut pada 14 hari dalam bulan air bersih antara bulan Oktober dan November. Perayaan ini juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Cahaya bermaksud harapan, kemenangan dan kebahagiaan. Pada petang sebelum perayaan, semua ahli keluarga akan berkumpul untuk makan malam bersama dengan pelbagai jenis makanan, hidangan tradisi kaum India. Pada waktu malam pula diadakan upacara mesti memasang pelita oleh seluruh ahli keluarga. Pelita yang dipasang bercahaya bahawa kecerahan dapat mengatasi segala kejahatan. Pada waktu pagi perayaan, seluruh ahli keluarga perlu bangun pagi sebelum matahari terbit untuk mandi dan membersihkan diri. Mereka perlu mandi dengan minyak wijian yang akan disapukan ke atas kepala setiap ahli keluarga. Oleh mengikut kepercayaan kaum India, mandi wijian diibarat mandi di sungai Ganges untuk tujuan membersihkan diri dari segala kejahatan dan sifat dengki. Selepas mandi, pakaian yang dipakai mestilah warna yang garang seperti merah, biru dan oranye. Mereka dilarang berpakaian yang berwarna hitam dan putih yang bermaksud kesedihan. Selepas itu, barulah bersalam dan memohon maaf kepada semua ibu bapa dan ahli keluarga. Upacara sebahagia dijalankan di kuil bagi mendapatkan kesejahteraan diri dan keluarga serta memperingatkan ahli keluarga yang telah meninggalkan dunia. Maaf atas gangguan Rina, bolehkah saya tahu contoh-contoh pantang larang semasa mengandung bayi? Boleh. Pantang larang semasa mengandung. Bagi masyarakat India, terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seorang ibu yang mengandung. Yang pertama ialah dilarang untuk keluar dari rumah berseorang pada waktu malam. Beliau juga dilarang tidur pada waktu siang atau tidur berlebihan. Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti mengumpat, membuat fitnah, bergaduh dan menyembelih binatang dan sebagainya. Dalam tempoh 2 bulan selepas bersalin, si ibu perlu menghindarkan diri daripada melakukan kerja-kerja yang berat. Masyarakat India mengamalkan tempoh berpantang selama 60 hari. Pada tempoh yang hari pertama, saudara mara dan jiran tidak digalakkan melawat ke rumah bayi yang baru dilahirkan kerana takut-takut mengganggu bayi yang baru lahir dan menyebabkan dia terkejut. Pantang larang seterusnya ialah pantang larang perkahwinan kaum India. Perkahwinan merupakan satu kewajipan yang dilakukan oleh semua orang dalam hidup mereka. Jadi apa yang telah ditetapkan adalah pantang larang yang harus diikuti oleh pasangan tersebut. Walaupun pada zaman moden ini, ada yang tidak percaya tetapi tidak semestinya pantang larang tersebut harus dilupakan. Selain itu, pantang larang merisik adalah di mana bakal pasangan akan saling membalas kunjung ketika merisik. Tetapi, rombongan tersebut bakal pengantin perempuan dilarang ikut serta kerana tidak ada perikatan suami isteri dan juga dianggap sebagai tidak sopan. Selain itu, sebelum perkahwinan, pengantin perempuan dan lelaki diminta untuk makan sayur-sayuran. Bukan hanya pengantin lelaki dan perempuan, malah keluarga mereka tersebut, tetapi bukan satu kesemestian bagi keluarga tersebut. Tambahan pula, jika majlis perkahwinan berlaku di kuil, maka sayur-sayuran sahaja dihidangkan bagi para tetamu. Makanan lain tidak boleh dihidangkan, terutamanya daging lembu.
kerana ia dianggap sebagai Tuhan. Apabila pasangan mendirikan rumah tangga, generasi tua selalunya akan merestui mereka walaupun generasi muda kaum India dikatakan semakin berfikir moden serta tidak mahu terpengaruh dengan amalan dan budaya tradisional kepercayaan pantang larang. Yang terakhir ialah kaum India tidak memakan daging lembu. Rina, bolehkah saya tanya, apakah sebab-sebab kaum India tidak makan daging lembu? Boleh Bimalan? Kaum India tidak memakan daging lembu kerana ia binatang suci. Sebenarnya, alasan di sebalik menganggap orang India tidak memakan daging lembu bukanlah disebabkan faktor agama semata-mata. Ia juga disebabkan budaya dan juga kepercayaan tradisional masyarakat India. Bagi kaum India, lembu adalah satu anugerah daripada Tuhan kepada manusia dan anugerah tersebut perlulah dihargai dengan sebaiknya. Selain itu, lembu juga berperanan penting dalam kehidupan masyarakat India kerana ia banyak membantu petani dan pesafar ketika membaca tanah selain digunakan untuk mengandung barangan. Lembu juga membekalkan masyarakat dengan susu untuk diminum dan yogurt untuk atau minyak sapi. Ahli keluarga, masyarakat India biasanya dididik untuk menyayangi haiwan ini dan dianggap sebagai seorang daripada ahli keluarga mereka. Oleh sebab itu, lembu tidak dimakan sebagai menghormati peranannya dan sebagai menghargai anugerah Tuhan kepada mereka. Jika anda ada menjemput rakan bangsa India ke rumah atau menghadiri sebarang majlis, elakkan daripada menghidangkan masakan daging lembu sebagai menghormati kepercayaan mereka. Itu daripada sahaja. Terima kasih Rina untuk menerangkan tentang pantang larang agama Hindu dan mari kita menamakan perbincangan ini dengan sumber rujukan yang kita telah menggunakan. Terdapat dua sumber rujukan yang kita telah menggunakan, iaitu Wikipedia dan ini merupakan linknya dan blog dan ini merupakan 3 link yang kita telah menggunakan. Sekian, terima kasih kerana telah mendengar perbincangan ini. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.